Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dalam video sebelum ni kita telah bincangkan persiapan-persiapan yang perlu dibuat sebelum menjawab peperiksaan. Jadi dalam video ini, kali ini kita akan membincangkan tentang persiapan yang perlu kita buat sewaktu menjawab peperiksaan itu. Maksudnya kita dah tiba pada hari peperiksaan itu dan kita dah memasuki peperiksaan tersebut ataupun baru nak memasuki dan mula menjawab peperiksaan tersebut, apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita akan diberitahu oleh pensyarah kita tempoh masa menjawab. Kemudian kita juga akan diberitahu tentang berapa banyak soalan yang perlu kita jawab. Jadi perkara pertama yang perlu kita lakukan dengan kedua-dua maklumat tersebut adalah untuk menganggarkan berapa lama tempoh masa menjawab untuk satu soalan. Misalnya kalau peperiksaan itu ada dua soalan dan kita diberi tempoh 60 minit untuk menjawab peperiksaan tersebut. Jadi kita menganggarkan yang kita perlu memperuntukkan 30 minit untuk menjawab satu soalan. Maksudnya kalau selepas 30 minit tu kita masih belum selesai menjawab soalan pertama, kita seharusnya berganjak ke soalan kedua. Jangan langgar 30 minit tu dan luangkan sampai 40 minit menjawab soalan pertama, sehingga kan kita hanya tinggal 15 minit untuk menjawab soalan yang kedua. Right? Jadi pengurusan masa itu penting dan disiplin dalam mematuhi pengurusan masa itu juga penting. Benda ni bukan saja dalam peperiksaan dalam talian tapi juga untuk peperiksaan bersemuka. Cumanya dalam peperiksaan dalam talian ni memandangkan ada tugas-tugas tambahan yang perlu kita lakukan setelah kita menjawab. Misalnya kita perlu scan jawapan kita, kita perlu simpan jawapan kita dalam format yang betul. Kemudian kita perlu muat naik jawapan kita. Jadi tugas-tugas tambahan ni akan memakan masa kita juga sebenarnya. Jadi kita perlu pastikan yang kita tak leka atau cuai dalam membahagikan masa untuk menjawab soalan peperiksaan. Kemudian perkara yang kedua adalah untuk memilih sama ada kita nak menjawab dengan menulis jawapan kita, kemudian kita imbas jawapan kita, ataupun kita nak menaip jawapan kita terus ke dalam sistem UKM Folio itu. Kalau dalam kes tugasan, kebiasaannya apa yang pelajar buat adalah, misalnya pelajar saya katakan soalan yang pertama itu melibatkan penerangan dalam bentuk ayat. Jadi mungkin mereka akan menulis tangan. Tetapi katakan soalan kedua itu dia memerlukan mereka untuk melukis graf. Jadi setengah pelajar dia akan memilih untuk melukis graf gunakan Excel misalnya. Jadi dalam kes itu jawapan itu ada dalam dua bentuk. Satu yang dalam bentuk tulisan tangan yang offline tu, kemudian dalam bentuk digital, bentuk graf yang dalam Excel tu. Jadi saya fikir untuk tugasan di mana kita tak ada kekangan dari segi masa, tak ada masalah untuk mencampur adukkan bentuk jawapan. Maknanya kalau nak dalam bentuk offline dan dalam bentuk digital. Tetapi dalam senario peperiksaan, manakala kita perlu bekerja dalam satu tempoh masa yang ditetapkan, saya syorkan untuk kalian semua memilih satu saja bentuk jawapan. Maksudnya kalau kalian lebih selesa menulis tangan jawapan kemudian mengimbas jawapan tersebut, maka gunakan kaedah itu untuk menjawab kesemua soalan dalam peperiksaan. Tapi kalau kalian lebih selesa menaip jawapan dalam Word misalnya, kemudian membuat graf dalam Excel, kalau kalian lebih selesa menjawab soalan seperti itu, dan pilih kaedah itu untuk keseluruhan peperiksaan. Jangan campur adukkan, sebab nanti akan timbul isu macam mana nak menggabungkan soalan satu yang merupakan ditulis tangan, kemudian jawapan soalan kedua yang merupakan digital. Ia akan memakan masa. Dan bila ada tugas tambahan kita perlu buat, risiko untuk perkara itu
tidak berfungsi dengan baik. Risiko untuk ralat berlaku tu lagi tinggi. Jadi kita cuba streamline kan ke semua tugas-tugas yang kita perlu buat. Right? Perkara yang ketiga adalah kadang-kala bukan semua soalan itu memerlukan jawapan dalam bentuk teks. Kadang-kadang setengah soalan memerlukan kita menjawab dengan melukis rajah ataupun dengan melakarkan graf ataupun dengan membuat pengiraan ataupun dengan melukis gambar misalnya. Jadi ini akan berbeza-beza mengikut kursus yang kalian ambil, tetapi kalian perlu tahu dalam peperiksaan itu apakah jenis-jenis jawapan yang perlu diberi. Misalnya, adakah untuk peperiksaan ini memadai saja untuk memberikan jawapan dalam bentuk teks, ataupun kalian perlu menggunakan media-media yang berlainan. Perlu ada rajah juga, perlu ada graf juga, perlu ada pengiraan juga. Sebab setiap satu jenis jawapan ini akan memerlukan perisian yang berbeza atau apps yang berbeza. Misalnya kalau untuk bentuk teks, mungkin memadai menggunakan Microsoft Word saja. Tapi kalau rajah dan graf misalnya, mungkin kita perlu menggunakan Excel ataupun Desmos untuk melakarkan graf. Right? Jadi kalian perlu fikir, okay, macam mana ada tak perisian ini dalam komputer aku? Boleh tak aku gunakan? Adakah aku cekap menggunakan ini sewaktu peperiksaan? Right? Adakah semua feature yang aku perlukan tu ada ke tidak dalam perisian ini? Sebab kita nak gunakan perisian ni sewaktu menjawab peperiksaan, jadi kita kena pastikan kesemua kelengkapan ini ada. Right? Kemudian kalau pengiraan mungkin guna equation editor ataupun guna photomath. Right? Jadi kalau kita perlu membuat jalan pengiraan, perlu menggunakan formula matematik misalnya, kita tahu ataupun tidak macam mana nak menggunakan Microsoft Equation Editor untuk menaik formula. Ini kalau kita memilih untuk menjawab dalam bentuk digital lah kiranya. Maknanya kita nak type ke semua jawapan kita. Tapi kalau kita tulis tangan, dan kita takkan perlu gunalah ke semua apps ini. Tapi kalau kita rasa berani dan kita nak mencuba untuk menaik jawapan kita, menghantar jawapan dalam bentuk digital, maka kita boleh manfaatkan apps-apps ini. Right? Kemudian perkara yang seterusnya adalah tentang membuat rujukan dalam peperiksaan buku-buku. Ini isu khas dalam peperiksaan buku-buku sebab apa yang membezakan peperiksaan buku-buku dengan peperiksaan tutup buku adalah untuk peperiksaan buku-buku ni pelajar dibenarkan untuk membuat rujukan. Cumanya kadang-kala pensyarah tidak jelaskan apakah jenis rujukan yang dibenarkan. Adakah pelajar dibenarkan untuk merujuk apa saja bahan rujukan yang ada di internet. Maksudnya pelajar boleh Google saja maklumat yang diperlukan. Ataupun pelajar hanya boleh merujuk kepada buku teks. Ataupun pelajar hanya boleh merujuk kepada makalah-makalah tertentu. Atau pelajar hanya boleh merujuk kepada nota yang disediakan sendiri. Right? Jadi, tanya pensyarah masing-masing, apakah jenis rujukan yang dibenarkan untuk anda gunakan sewaktu menjawab peperiksaan. Right? Contohnya, kalau pensyarah hanya membenarkan kalian untuk merujuk kepada nota sendiri, jadi itu bermaksud kalian perlu menyediakan nota sendiri sebelum peperiksaan. Alright? Kalau sebelum ni kalian tak pernah buat nota sendiri, kalian hanya membaca nota kuliah dan slide kuliah, kemudian kalian menjawab peperiksaan. Tapi kalau kalian dibenarkan untuk membawa nota sendiri sewaktu peperiksaan, dan kalian perlu belajar macam mana untuk menghasilkan nota sendiri yang kemudiannya boleh digunakan dalam peperiksaan. Jadi ini contoh bagaimana bentuk penilaian itu boleh mengubah cara kita belajar. Right? Maksudnya tak sebenarnya cara kita belajar tu tak semestinya cara kita belajar tu ditentukan oleh diri kita sendiri. Kadang-kadang kita perlu mengubah cara kita belajar tu
untuk menyesuaikan dengan keperluan peperiksaan atau keperluan penilaian, right? Dan ini satu contoh nota sendiri, dia buat dalam bentuk peta minda, dan biasanya nota dalam bentuk ini lagi mudah sebenarnya sebab dia memberikan gambaran menyeluruh tentang kursus tersebut. Sebab memang sebab kita tiada masa untuk membelek nota atau slide kuliah sewaktu peperiksaan, right? Sebab salah faham tentang peperiksaan buku-buku ni adalah orang sangka, oh, peperiksaan buku-buku boleh guna rujukan, jadi aku tak perlu ulang kaji langsung. Itu salah. Kita masih kena membuat persiapan untuk peperiksaan buku-buku sebagaimana kita membuat persiapan untuk peperiksaan tutup buku, right? Cumanya bila peperiksaan buku-buku ni, soalannya tu boleh dinaikkan aras kesukarannya. Dan kenapa ini dibuat? Sebab kalau pelajar boleh merujuk nota kuliah, slide kuliah, buku teks, buku ataupun di internet, jadi ada sesetengah soalan yang tidak lagi sesuai untuk ditanya. Misalnya kalau soalan tu bertanyakan tentang takrifan, dan pelajar boleh Google saja takrifan tu dan menyalin takrifan tu bulat-bulat daripada mana-mana laman sawang, kemudian masukkan ke dalam jawapan. Jadi soalan seperti itu tidak lagi sesuai, tidak lagi boleh menilai mana satu pelajar yang bagus, mana satu pelajar yang lemah. Jadi soalan sebegitu tidak sesuai ditanyakan dalam peperiksaan buku-buku. Jadi itu sebabnya peperiksaan buku-buku ini kebiasaannya soalannya akan beraras tinggi, di mana pelajar bukan saja kena mengulang balik apa yang telah diajar, tapi kena menghadamnya dan menggunakan apa yang telah dipelajari itu dalam konteks yang baru, right? So itu perkara yang keempat. Perkara yang terakhir, ini berkaitan dengan isu membuat rujukan ni. Apa jenis rujukan yang dibenarkan sewaktu peperiksaan dalam talian? Isu yang sering timbul adalah isu pelajar menyalin bulat-bulat jawapan daripada mana-mana rujukan yang jumpa dan meletakkannya sebagai, dan menghantarnya sebagai hasil kerja mereka sendiri. Dan ini adalah ceplak lah. Maksudnya orang lain yang buat, orang lain yang jana idea, orang lain yang karang ayat itu, kemudian kita mencari maklumat tu dan terjumpa maklumat tu di internet, kemudian kita merasakan, oh, apa yang telah diolah ni, apa yang telah dikarang ni sesuai untuk menjadi jawapan kita. So kita ambil saja bulat-bulat, kemudian kita letakkan dalam jawapan kita, kemudian kita hantar tu, right? Seolah-olah kita lah yang telah menjana idea, seolah kita lah yang telah mengarang jawapan tersebut, padahal kita telah memanfaatkan buah fikiran orang lain, kan? Jadi ini dipanggil sebagai plagiat, plagiarism, dalam bahasa Inggeris plagiarism. Dan ini takrifan yang ringkas tentang apa itu plagiarism. Jikalau kalian tak pasti sama ada sesuatu perkara yang kalian buat tu dikira sebagai plagiat ataupun tidak, tanya pensyarah masing-masing, sebab mereka akan tahu sama ada apa yang kalian nak lakukan itu plagiat ataupun tidak. Cuma saya bangkitkan isu tu di sini supaya kalian sedar bahawa ini antara perkara yang pensyarah berikan perhatian apabila kami menanda jawapan peperiksaan dalam talian.